Allah SWT akan mengampunkan dosa hambanya yang solat tarawih pada malam pertama, seperti bayi yang baru lahir. Allah SWT juga akan ampunkan dosanya dan juga dosa kedua ibu bapanya bagi sesiapa yang solat tarawih pada malam kedua. Barang siapa yang solat tarawih pada malam keempat, Allah akan ganjarkan pahala kepada mereka seperti pahala orang-orang yang baca kitab Taurat, Zabur, Injil dan juga Quran. Dan manakala orang yang solat tarawih pada malam ke-8, Allah akan berikan pahala kepada mereka seperti pahala Nabi Ibrahim AS. Korang mesti pernah dengar kan berkaitan dengan fadilat solat tarawih ni. Masa dulu-dulu ke ataupun korang pernah lah baca dekat mana-mana. Kalau masa zaman saya sekolah dulu lah kan, masa time pergi solat tarawih, mesti akan nampak dekat skrin TV dekat masjid tu kan ada tulis waktu kuliah, waktu masuk solat. Biasanya mesti akan ada tulis fadilat solat tarawih 30 malam. Memang dulu imam memang percayalah bulat-bulat benda ni. Tapi kita nak tahulah juga kan apa taraf ataupun status sebenar hadis ni. Sebab tak ada pun dituliskan dalam mana-mana kitab sitah. Tapi ramai juga yang orang share hadis ni sampai sekarang ada dekat media sosial. Sebenarnya kan, ramai dah para ulama' yang dah kaji berkenaan dengan benda ni. Kalau dekat Malaysia sendiri, memang ramai dah asatizah ataupun ustaz-ustaz dekat Malaysia ni yang dah kaji berkenaan dengan hadis ni. Dan memang cakap bahawa hadis ni memang hadis palsu. Merujuk di laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dengan tegasnya menyatakan bahawa hadis ini adalah hadis palsu lagi dusta atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat iaitu Saidina Ali bin Abi Thalib. Jadi haramlah untuk kita sebarkannya kepada orang lain. Okey, sebenarnya dekat dalam sejarah Islam ni memang wujud golongan yang reka hadis ni untuk kepentingan diri diorang sendiri. Contohnya untuk politik, ada juga yang reka hadis untuk puja ketua kabilah diorang, ada juga yang reka hadis untuk lariskan jualan bisnes diorang. Dan ada juga golongan yang reka hadis untuk ajak orang melakukan kebaikan ataupun ajak orang untuk beragama. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, golongan ini adalah golongan yang paling teruk. Sebab apa? Diorang ajak orang beragama, ajak orang melakukan kebaikan. Tapi diorang salah gunakan, diorang dustakan dengan menggunakan kata-kata daripada Rasulullah SAW yang Rasulullah sendiri tak guna pun, yang Rasulullah sendiri tak sebut pun berkaitan dengan hadis tersebut. Okey, macam mana kita nak tahu hadis tu hadis palsu? Imam Ibn Qayyim dia ada sebut ciri-ciri hadis palsu tu macam mana? Ciri-ciri hadis palsu tu bila satu amalan tu kecil saja, tapi pahala yang digambarkan tu berlebihan ataupun tak munasabah. Okey, sebagai contohnya lah, solat tarawih, fadilat solat tarawih malam yang ke-9. Pahala untuk orang yang solat tarawih pada malam ke-9 ni seolah-olah solat Nabi Muhammad SAW. Jadi, nampak tak dekat situ, amalan dia tu solat tarawih satu malam je. Tapi pahala dia tu dah menyamai dengan pahala para Nabi. Jadi, kita ni tak boleh ke nak solat tarawih? No, bukan macam tu. Kita ni boleh nak solat tarawih, nak lakukan apa-apa sahaja kebaikan. Tapi dengan syarat, segala hujah ataupun sandaran yang kita gunakan tu adalah disepakati oleh para ulama' yang cakap hadis ni hadis sahih. Okay, contoh hadis yang mention berkaitan dengan bulan Ramadan ni ada kat dalam Sahih Bukhari. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan ni dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan redha daripada Allah. Maksudnya menghidupkan bulan Ramadan ni solat tarawih, solat malam, solat sunat, berzikir, berpuasa. Ada apa-apa saja amalan yang boleh untuk menghidupkan bulan Ramadan ni, maka Allah akan mengampunikan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Okey, jadi saya nak pesanlah kepada semua supaya cek dulu sesuatu sumber hadis tu sebelum kita sebarkan kepada orang lain. Dan kita cubalah untuk top up ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan hadis ni. Sebab apa? Mungkinlah masyarakat kita masa zaman dulu kurang kesedaran ataupun kurang penguasaan berkaitan dengan hadis palsu ni. Sebab hadis palsu ni bukanlah satu benda yang kita boleh ambil mudah. Sebab apa? Ancaman Nabi SAW kepada orang-orang yang reka hadis ni adalah sangat berat. Mufti Wilayah Persekutuan pun ada mention dalam kesimpulan dia tu, dia cakap ancaman untuk orang-orang yang mereka-reka hadis ni adalah amat berat. Dan itu na'udzubillah neraka Allah SWT.